Untuk berikutnya kita bawakan satu lagi segmen wawancara kita, di mana pada kali ini seperti yang telah pun kami berikan sebentar tadi di awal pertemuan kita menyentuh mengenai dengan kembalinya adik-adik kita ataupun anak-anak kita ke sekolah ya, insya-Allah pada hari Sabtu ini, dan mengenai dengan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi persekolahan Arab dan juga agama. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita berbesar hati ya menjemput tetamu kita ke studio Rampai Pagi, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Pangeran Muhammad Aminuddin bin Pangeran Haji Hussein, iaitu merupakan Ketua Bahagian Sekolah Arab Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama, dan diikuti di sebelah Tuan Pangeran ialah Tuan Muhammad Hadi bin Bukhari, iaitu Pemangku Ketua Bahagian Sekolah Agama Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar pagi ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi seperti yang kita sudah sedia maklum ya, dalam kita ni membuat persediaan menerima semula pelajar-pelajar yang akan kembali bersekolah bersempena dengan penggal kedua persekolahan yang akan bermula insya-Allah pada 14 Mei 2022, itu hari Sabtu ini. Jadi bercakap mengenai dengan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi pelajar-pelajar insya-Allah yang akan dilaksanakan di semua peringkat, dan ini termasuk bagi mereka yang berada di persekolahan Arab dan juga agama. Jadi mungkin dapat diberikan daripada Tuan Hadi ya. Mungkin dapat diberikan mengenai dengan peringkat-peringkat yang akan mengikuti sesi pembelajaran secara bersemuka pada tarikh yang telah dinyatakan tadi. Ya, silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dalam kesempatan ini terlebih dahulu diucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak rancangan Rampai Pagi Radio Television Brunei di atas peluang wawancara pada pagi ini bagi mengongsikan mengenai sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi persekolahan Arab dan agama. Dan alhamdulillah sukacita dikongsikan bertepatan dengan permulaan sesi penggal kedua persekolahan, iaitu pada hari Sabtu 14 Mei 2022, persekolahan Arab dan agama turut akan mula menjalankan persekolahan secara bersemuka bagi semua pelajar termasuk yang berumur 5 hingga 11 tahun tanpa mengira status vaksinasi. Jadi bagi persekolahan Arab ia akan melibatkan semua peringkat bermula sanah 5 dan 6, manakala di persekolahan agama ia melibatkan semua pelajar-pelajar dari darjah pra hingga darjah 6. Terima kasih. Ya, baik, alhamdulillah ya. Itu tadi Auda sebagai mukaddimahnya dan juga sedikit penjelasan pertama sekali bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Muhammad Hadi, dan untuk berikutnya kita ingin bersama dengan Yang Mulia Tuan Cikgu Pangeran Muhammad Aminuddin ya. Kita ingin mengetahui apakah garis panduan serta langkah-langkah yang telah disediakan oleh pihak kementerian dan juga pihak sekolah dalam menjaga kemaslahatan pelajar-pelajar, murid-murid serta warga sekolah terjaga daripada penularan jangkitan COVID-19 ini. Silakan Yang Mulia. Terima kasih soalannya. Ya. Alhamdulillah, bagi memastikan dan menjaga kemaslahatan pelajar-pelajar dan guru-guru serta warga sekolah, Jawatankuasa Kerja Hal Ehwal Pendidikan yang terdiri daripada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama telah menyediakan plan pembukaan sekolah dan garis-garis panduan serta langkah-langkah yang menyeluruh bagi sekolah-sekolah melaksanakan pembukaan semula sesi persekolahan. Pelaksanaan ujian saringan antigen rapid test ART adalah satu pendekatan yang signifikan yang perlu dilakukan oleh semua warga sekolah, termasuk para pelajar, tenaga pengajar, guru, dan bukan tenaga pengajar, non-teaching staff, yang mana semua warga sekolah akan menjalani ujian saringan antigen rapid test ART ini sebanyak 3 kali dalam seminggu sehinggalah kepada suatu tarikh dan penilaian mengenainya diubah kemudian. Bagi para pelajar, ujian saringan antigen rapid test akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan sokongan dan bantuan para ibu bapa
atau penjaga. Alhamdulillah dengan sokongan serta nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan telah menyediakan garis-garis panduan dan SOPs yang telah perlu diikuti dan dipatuhi oleh semua warga sekolah, khususnya para pelajar. Selain daripada melaksanakan pemeriksaan suhu badan semasa kehadiran para pelajar di pintu-pintu masuk premis dan bangunan sekolah, pihak sekolah juga telah menyediakan kaedah ring fencing. Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan penularan dan membendung penyebaran COVID-19 jika sekiranya terdapat para pelajar menunjukkan sebarang gejala atau simptom semasa berada di sekolah, dengan mengasingkan mereka di bilik pengasingan, yakni isolation room. Semasa di bilik pengasingan, para pelajar berkenaan akan mengikuti garis panduan dan SOP yang telah ditetapkan. InsyaAllah segala maklumat dan penerangan mengenai dengan perkara ini akan diterangkan lebih lanjut dan terperinci kepada semua warga sekolah, khususnya para pelajar semasa pengembalian sisi persekolahan secara bersemuka nanti. Ya, Alhamdulillah. Jadi memandangkan pelajar-pelajar sekolah Arab dan juga agama telah lama mengikuti sesi pembelajaran mereka secara dalam talian, ya. Jadi apakah usaha pihak kementerian dan pihak sekolah dalam memastikan mereka ni para pelajar ataupun murid ini dapat menyesuaikan diri dengan persekolahan secara bersemuka yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat ini? Mungkin daripada Tuan Cikgu Hadi sendiri, silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas soalan tersebut. Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Halal Agama dan pihak sekolah di Persekolahan Agama dan Arab akan melaksanakan program kembali ke sekolah. InsyaAllah akan dijalankan selama 3 hari bermula 14 hingga 17 Mei 2022, yang objektifnya adalah bagi mengalu-alukan kehadiran murid-murid ke sekolah agar murid-murid rasa bersemangat, selamat dan gembira. Selain dari itu, program ini diharapkan akan dapat segera membiasakan semula murid-murid dengan kehadiran ke sekolah yang sudah lama ditinggalkan. Beberapa pengisian program yang dirancangkan adalah seperti pada hari pertama aktiviti berbentuk kerohanian, iaitu bacaan surah Yasin, ratib Al-Atas, doa memohon keselamatan dan selawat tafrijiyah. Kemudian diikuti dengan taklimat-taklimat kepada murid-murid di samping bersuai kenal. Kemudian pada hari kedua, program menjurus kepada aktiviti orientasi yang bertemakan kenali sekolahku, kenali kawanku, kenali guruku. Dan pada hari ketiga, insyaAllah akan diadakan aktiviti yang bertemakan bisaikan wudumu, dirikan sembahyangmu dan usai bacaanmu. Jadi pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini akan mengambil kira SOP sedia ada dan diharapkan dapat membiasakan murid-murid sebelum belajar sepenuhnya secara fizikal di bilik-bilik darjah. Dan mungkin ada tambahan daripada Persekolahan Arab mengenai dengan persiapan yang akan dilakukan. Betul, baik. Jadi kita persilakanlah ya kepada Yang Mulia Tuan Pangeran Muhammad Aminuddin untuk menjelaskannya, silakan. Baik, terima kasih. Bagi sekolah-sekolah Arab, satu program yang dinamakan program Al-Audah Ilal Madrasah akan dikendalikan oleh pihak sekolah dengan perisian-perisian aktiviti-aktiviti seperti membaca surah Yasin. Ini bagi memohon keberkatan serta perlindungan sempurna permulaan kehadiran secara bersemuka. Kemudian program membaca Al-Quran, yakni Hubbul Quran. Ini program ini salah satu sokongan bagi mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam masa 2 tahun. Kemudian ada membaca ratib Al-Atas dan zikir-zikir, termasuklah selawat tafrijiyah. Oleh kerana sanah pelajar sanah 5 dan 6 ini baru bersemuka secara fizikal, jadi minggu ta'aruf juga akan diadakan, minggu suai kenal. Kemudian ada diisikan dengan program motivasi dan kaunseling. Di samping itu, seperti yang saya katakan tadi, taklimat-taklimat kesihatan, SOP dan garis-garis panduan akan diberikan kepada para pelajar. Sukacita juga saya ingin mengungsikan bahawa Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Halal Agama akan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa selamat sempena pengembalian pembelajaran secara bersemuka, khusus bagi memohon perlindungan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala
supaya negara Brunei Darussalam sentiasa diberikan perlindungan daripada bala dan segala penyakit, khususnya wabak COVID-19. Dan untuk memohon keselamatan dan kesembuhan dari wabak tersebut, serta dikurniakan pemeliharaan kepada warga sekolah agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan teratur. Majlis ini insya-Allah akan diadakan secara serentak, secara maya pada petang ini, hari Khamis 11 Syawal 1443 Hijriah bersamaan 12 Mei 2022, bermula jam 2.30 petang. Antara pengisian acara ini adalah bacaan Saidul Istighfar dan surah Fatihah, diikuti dengan bacaan surah Yasin beramai-ramai, doa selamat dan memohon doa terhindar daripada wabak COVID-19, serta doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam, serta diakhiri dengan selawat tafrijiyah. Ya, alhamdulillah ya. Baik, Auda, itu dia penjelasan yang cukup rinci sekali ya daripada tetamu kita. Baik, untuk berikutnya kembali kita bersama dengan Tuan Muhammad Hadi ya. Mungkin ada saranan ataupun nasihat ya yang ingin disampaikan khususnya kepada para ibu bapa ataupun penjaga, dan juga tidak terkecuali untuk murid-murid yang akan kembali sekolah pada hari Sabtu ini. Silakan Tuan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Saranan kepada ibu bapa dan penjaga adalah untuk sama-sama mengambil berat mengenai dengan kehadiran anak-anak masing-masing ke sekolah, di samping sentiasa memantau kesihatan anak-anak bis kita. Perlu juga ibu bapa dan penjaga sentiasa mengingatkan anak-anak supaya sentiasa mematuhi SOP semasa berada di sekolah, iaitu sentiasa mengingatkan untuk memakai sungkup muka, sentiasa mengamalkan kebersihan diri seperti kerap mencuci tangan, mengamalkan penjarakan fizikal dan sebagainya. Ibu bapa dan penjaga diingatkan untuk tidak menghantar anak-anak bis kita yang mempunyai tanda-tanda jangkitan seperti demam panas, batuk, sakit tekak, serisma dan sebagainya. Jadi dengan kerjasama ibu bapa diharapkan dapat memastikan keselamatan dan kesejahteraan sekolah, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen wawancara kita untuk kali ini, jadi mungkin dapat daripada Ustaz Cikgu Cikgu Pangeran ya. Mungkin dapat mengongsikan kepada orang ramai, khususnya kepada ibu bapa ataupun penjaga yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan persediaan sesi persekolahan secara bersemuka bagi pelajar-pelajar ataupun murid-murid di semua peringkatan itu. Silakan Tuan Pangeran. Baik. Orang ramai yang khasnya ibu bapa atau penjaga yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan persediaan sesi persekolahan secara bersemuka bagi pelajar-pelajar di semua peringkat, khasnya bagi pelajar berumur 5 hingga 11 tahun ini adalah dinasihatkan untuk menghubungi sekolah anak-anak mereka, atau boleh juga menghubungi bahagian sekolah Arab dan bahagian sekolah agama di Jabatan Pengajian Islam, atau menghubungi talian Syifa Jabatan Pengajian Islam bagi sebarang bantuan masalah kesejahteraan para pelajar, guru di nombor talian 833 0063. Ya, itu. Ya, mungkin dapat dikongsikan sekali lagi talian yang talian Syifa Jabatan Pengajian Islam di nombor 833 0063. Okey, baik. Baik, terima kasih ya kepada Yang Mulia Tuan Penyiran sendiri dan juga kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Hadi di atas perkongsiannya, dan mudah-mudahan semua apa yang dirancangkan insya-Allah mendapat bantuan dan juga segalanya berjalan lancar insya-Allah ya. Baik, Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi untuk keduanya. Kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.